Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah berada pada malam apa ni? 26. Ada negeri ni malam 27. Saya ingat di Indonesia Muhammadiyah 27 kot. Nahdlatul Ulama 26. Dia dalam satu negara dia ada dua puasa. Kalau tuan-tuan pergi di sebahagian Europe, oleh kerana ada geng-geng Pakistan dan geng India ni, ya Hanafi dengan Brelwi ni geng semua kubur. Mereka ni pun kadang-kadang dua. Betul ada pula mari yang Salafi ke apa, dua waktu sambut puasa, sambut raya. Sebelah sini raya, sebelah sini tak raya. Kadang-kadang Mak Saleh pun benin. Cuma mana orang Islam raya tak boleh nak sepakat. Tak penting lah. Yang penting saya nak sebut sikit tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar. Jadi kalau kita sebut, kita tak sebut malam Lailatul Qadar lah. Pasal Lailah tu dah malam kan. Macam kita kata malam Lailatul Qadar, maksudnya malam siapa bunyi? Bila kita sebut malam Lailatul Qadar, jadi dua kali malam kita sebut Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar. Tapi tak apalah, bahasa Melayu. Macam hari raya Aidil Fitri, Eid tu dah raya dah, dua kali hari raya. Perkataan Al-Qadar macam mana yang kita sebut sebelum ni merujuk kepada kadar kurniaan yang besar. Cumanya di kalangan ahli lughah seperti Khalil bin Ahmad umpamanya, ni ahli lughah, dulu saya belajar lughah banyaklah Khalil bin Ahmad ni. Dia kata Al-Qadar tu maksudnya dhayiq, sempit. Maksudnya malam Al-Qadar, malam yang sempit. Maksudnya ialah bumi itu menjadi sempit dengan kehadiran malaikat. Ini pandangan dia lah. Dan orang Melayu pun guna juga. Kadang-kadang orang Melayu kata Allah belanja kadang-kadang lah, kadar-kadar lah belanja tu. Kadar tu maksudnya sikit pekin lah. Jadi qadar dan Quran sebut juga tentang orang-orang yang tak boleh belanja suami. Allah Subhanahu Wa Taala kata وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Siapa yang Tuhan kadarkan rezeki dah, yang ni Tuhan bagi rezeki tak banyak, dia belanjalah dengan kadar yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat dia. Tapi tak apalah, ada beberapa pandangan tentang Al-Qadar ni, tapi saya nak sebutnya ialah ada beberapa pandangan maksud Al-Qadar. Tapi pandangan yang umum ialah Al-Qadar maksud kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang besar. Apa kurniaan yang besar pada malam Lailatul Qadar? Seperti mana yang kita tahu, yang pertama ialah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Sebab tu tak ada malam yang lebih baik dalam sepanjang malam lantau ni melainkan malam yang Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebab tu mana-mana riwayat hadis yang berkata lebih baik daripada segala amalan semua nabi ribu-ribu tahun dah. Tak mungkin, kerana dia akan menyanggahi hadis Nabi, menyanggahi nas Al-Quran khairun min alfi syahr. Dia tak mungkin, kerana dia akan menyanggahi lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi apa saja yang katalah malam Lailatul Qadar kita ibadat, yang ni lebih baik daripada 1000 bulan. Sehari kita baca Quran lebih baik daripada 1000 bulan. Kita sedekah lebih baik daripada 1000 bulan. Apa saja sehingga terbitnya
fajar besok. Berikutnya ialah kebaikannya ialah turun nuzulul malaikah warruh fiha. Turunnya malaikat dan ar-ruh. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat dan ar-ruh turun. Ar-ruh pada majoriti tafsirnya ialah merujuk kepada malaikat Jibril alaihi salam. Jadi malaikat dan segala malaikat turun dan malaikat Jibril juga turun. Turunnya malaikat ialah tanda rahmat. Turunnya malaikat, turun. Orang kata malaikat mai dalam bahasa umum maksudnya rahmat. Orang kata malaikat tak masuk dalam rumah, bukan maksud malaikat tu tak boleh masuk. Maksud malaikat rahmat tak masuk. Jangan buat cerita melawak apa kan. Setengah orang kata malaikat tak boleh masuk dalam rumah. Dia beli alat muzik lah, dia bubuh anjing, dia takut dia mati. Tak kira takut malaikat maut mai. Malaikat maut tengok-tengok benda-benda pelik-pelik dah, dia tak masuk dalam rumah, aku selamat dah. Pasal dia faham malaikat tak masuk tu, malaikat mana pun tak boleh masuk ada benda tu. Bukan. Malaikat maut pi kat mana pun. Kan? Malaikat maut, tapi maksudnya malaikat rahmat. Dan malaikat rahmat dalam banyak hadis dan turun pada banyak keadaan, turun pada orang talibul ilm, penuntut ilmu, turun pada banyak malaikat turun, dan dia turun banyak pada malam Lailatul Qadar. Ini adalah satu kebaikan yang besar pada malam Lailatul Qadar. Sampai bila dia turun? Daripada masuk waktu malam sampai matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Lagi tak terbit fajar, Lailatul Qadar ada. Kau kata Allah pukul 3 tadi Lailatul Qadar dah. Dia tak ada, dia semua. Kalau tahu member kita dan bangun pukul 2, kita bangkit pukul 3, lagi tak subuh memang ada Lailatul Qadar. Maksudnya lagi kita beribadat langkah waktu itu, berarti kita dapat fadilat Lailatul Qadar. Salamun, perkataan salam banyak ditafsirkan oleh para ulama tafsir, tapi salam lebih bermaksud barakah, keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan. Allah Subhanahu wa taala limpahkan dengan turunnya malaikat pada malam berkenaan. Dan Nabi SAW bagi tahu bahawasanya siapa yang man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala, Allah Subhanahu wa taala ampun apa yang terdahulu daripada dosa-dosanya. Bila Lailatul Qadar? Yang ni sikit saya nak sentuh beberapa perbahasan di kalangan para ulama. Banyak hadis. Ada hadis sebut Lailatul Qadar seperti mana kita tahu, iltamasuha fi al-ashril awakhir. Cari pada 10 yang akhir. Ada riwayat Nabi SAW sebut fi tasi'ah. Nabi kata pada 9, pada 7 dan pada 5. Yang ni 29, 27 dan 25. Dan ada riwayat Nabi keluar nak bagi tahu orang tentang Lailatul Qadar, kemudian Nabi tengok ada orang bergaduh, kemudian Nabi kata farufi'at, dia diangkat. Lailatul Qadar tu diangkat. Farufi'at ni bukan maksud dia diangkat tu Lailatul Qadar batal. Dia angkat daripada Nabi tak jadi nak bagi tahu. Sebab tu pergaduhan pada malam Lailatul Qadar, kita pergi maki kelain orang, habis Lailatul Qadar kita. Dia angkat dan Nabi tak beritahu. Nabi kata wa'asa an yakunu khairal lakum, boleh jadi itu lebih baik untuk kamu. Kemudian Nabi kata iltamasuha fi 7 wa 9 wal 5. Carilah pada 7, pada 9, pada 5. Jadi pada 27, 29, 25. Dan banyak riwayat. Cuma saya nak sebut ramai di kalangan sahabat Nabi berpendapat 27. Saya nak sebut hadis tapi nak cerita sikit lah. Dia orang guna satu ilmu, sebahagian dia panggil ilmu ni bukan ilmu lah, dia panggil sebahagian penulis. Dulu Syekh saya Salah Abdul Fattah Khalidi sukalah benda ni. Dia panggil lataif Quraniyah. Lataif Quraniyah. Lataif Quraniyah yakni kehalusan seni Al-Quran. Bila Al-Quran nak mention satu-satu benda, kadang-kadang dia tak mention directly, tapi dia bagi satu hint yang mana kalau kita faham itu maksudnya. Ini sebahagian ijtihad. Dan contohnya Lailatul Qadar, perkataan Lailah
Lailatul Qadar. Ada 9 huruf. Dan dalam inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ulangan perkataan Lailatul Qadar dalam surah Al-Qadar itu 3 kali. So 9 kali 3 sebanyak 27. Ini dia punya pahaman sebahagian mereka yang menyokong qaul 27 dan Ibn Abbas antara orang yang sokong pandangan ini. Satu lagi mereka sokong, mereka kata kerana perkataan inna anzalnahu fi lailatul qadar, perkataan-perkataan dalam surah Al-Qadar sebanyak 30 perkataan. Bukan 30 perkataan, 30 perkataan. Perkataan ni termasuklah, dia masuk kalau sekali wama, dia masuk satu fi, dia masuk satu, semua. Jadi kalau kita buat taqti' ni dalam orang mengaji syair dalam arud, kalau kita taqti'kan, kita potong tu semua, kita akan dapati dia akan jadi sebanyak 30 perkataan. Perkataan yang perkataan yang ke-27, hiya salamun hiya hatta matla'il fajr. Perkataan hiya dalam bahasa Arab maksud dia adalah. Perkataan itu duduk kepada tempat yang ke-27. Macam seolah-olah dia macam bagi satu isyarat pada 27. So kita dapati ramai orang yang berpendapat 27. Antaranya Ubay bin Ka'ab antaranya, sehingga dalam riwayat Muslim dia bersumpah dengan nama Allah kata 27. Dan ramai juga di kalangan para ulama lain kata 27. Majoriti Lailatul Qadar 27, tapi dia juga berlaku perubahan antara tahun kepada tahun. Ini bagi pendapat lah, tapi kita tengok memang ramai para sahabat yang berpendapat Allah Subhanahu Wa Taala tentukan dia pada malam 27. Termasuk dalam hadis Ubay bin Ka'ab. Okey. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi SAW sebut Lailatul Qadar 27. Lailatul Qadar 27. Jadi yang tu yang ramai orang sebut 27. Wallahu taala alam, mungkin wallahu alam lah, majoriti sahabat kata 27, kemungkinan bermaksud kebanyakan Lailatul Qadar 27. Tapi hadis-hadis Nabi ada juga macam Nabi suruh cari 23, 25, 29, menunjukkan ada juga pada hari-hari yang lain. Tapi majoriti Lailatul Qadar wallahu ta'ala alam berlaku pada 27. Dan apa yang kita patut buat, ibadatlah. Apa saja malam 27 tu, malam Lailatul Qadar tu kita ibadat, maka dapat lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Nabi SAW seperti mana kita tahu, bila Aisyah tanya, Nabi suruh Aisyah berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbu afu anni, ya Allah engkau lah pemaaf dan sukakan kemaafan, dan ampunlah aku. Ada riwayat, bukan riwayat, ada sebutan macam kita dengar orang dulu-dulu kata pokok sujud dan seumpamanya. Sebenarnya dia bukan orang Melayu yang reka. Dia ada dalam sebahagian buku-buku tafsir macam Tabari dan seumpamanya. Tapi tidak sahih. Tidak sahih daripada Nabi dan tidak sahih daripada mana-mana sahabat Nabi SAW. Cuma dalam hadis Ubay bin Ka'ab, Ubay bagi tahu bahawasanya dia bersumpah dengan Allah, dia kata hiya lailatus sabihati 27. Dia adalah malam 20, dia adalah pagi 27. Maksudnya hari 29 pagi 27 lah. Maksudnya kita kata malam 27 lah, pasal kita masuk 29. Dan dia kata wa amaratuha, dan tanda amarah tanda kepada Lailatul Qadar itu seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Ubay kata an tatla' asy-syam fi sabihati
yaumiha, di mana matahari terbit pada hari berkenaan, bayda, putih, la syi'ala laha, la syi'ala laha, tidak ada syi'at. Syi'at ni tak ada apa, bukan tak ada cahaya, tak ada, bukan tak ada sinar, ni suluhan dia tu, suluhan yang tajam tu, syi'at. Suluhan yang tajam tu tak ada. Dia tak kata mendung, tapi dia kata silau. Silau tak ada. Silau boleh, silau matahari yang tajam tu, syi'at tu tak ada. La syi'a'an laha, tak ada syi'at. Ini kata Ubay bin Ka'ab. Ubay adalah terkenal, Ubay, aqra'ukum Ubay, orang yang paling baca Quran ni Ubay. Umar bila suruh jadi imam, Umar suruh Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab masa jadi imam tarawih. So dia kata dia sumpah 27 lah. Di atas alasan dia ingat hari yang Nabi suruh depa semayang tu. Tapi kemungkinan juga hari yang Nabi suruh tu 27, tahun lain apa? 20 lain. Tapi Ubay sumpah atas tu lah, sumpah di atas tu. Dalam riwayat At-Tabarani, Wasilah bin Ashfa', dia Wasilah bin Ashfa', dia sebut Wasilah bin Ashqa', dia sebut Wasilah bin Ashqa' sebut dia hari yang innaha Lailatul Baljah, dia adalah malam yang Baljah. Baljah ni dia munirah, mudhi'ah maksudnya. Baljah ni dia bersinar dan terang. Malam tu malam yang terang. Ini kata Wasilah bin Ashqa'. Dia, ini pendapat dia lah, mungkin pengalaman dia lah. Dia kata dan tapi dia nasab dan Nabi. Dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innaha lailatul baljah, sesungguhnya dia adalah malam yang baljah. Yang Nabi kata lah pada tu. Dia sebut di atas apa yang Nabi kata. Maksudnya malam yang bersinar dan malam yang bersinar dan mudhi'ah ni yakni bercahaya, la harah wala baridah, tak panas tak sejuk. Ini yang Nabi SAW sebut, yang diriwayatkan oleh Wasilah bin Ashqa'. Satu lagi dia kata Nabi kata la yurma fiha bin najm. La yurma fiha bin najm ni pasal kalau kita tengok di musim yang langit cerah, kadang-kadang nampak macam lontaran cahaya. Itu syihab, Quran sebut syihab ni malaikat lontar syaitan kan. Tak ada syihab tu, tak ada. Syihab tu tak ada. Jadi Wasilah bin Ashqa' kata Nabi kata Lailatul Baljah la harah wala baridah, malam yang baljah, yang bersinar, bercahaya, tidak panas, tidak sejuk. Itu tanda yang Wasilah riwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian banyak lagi benda-benda lain, tanda-tanda Lailatul Qadar yang disebut sebenarnya tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya kata malam tu cerah, kawasan-kawasan gelap pun jadi cerah, Nabi tak kata macam tu lah. Kalau macam tu semua orang tahu, tidak tahu kan, akan jadi hujah dalam agama ni. Tapi ini adalah sebahagian daripada yang disebut dalam riwayat-riwayat sahabat. Cuma wallahu taala alam, mungkin lepas dah 25 lepas dah kan? Mungkin ada lagi, tapi setengah orang kata lepas dah malam ni aku tidur. Dia tu pasal sebenarnya kita ibadat malam puasa, pahala memang banyak. Dia bukan kata bila main Lailatul Qadar dah habis, hari lain tak ada pahala, hari lain pahala macam tu. Pasal walaupun sebahagian orang bila dia bangun Lailatul Qadar, dia fikir satu benda, dia fikir doa mustajab. Itu yang orang fikir sekali. Walaupun bab doa mustajab Lailatul Qadar ni dia tak sebut sangat. Nabi suruh Aisyah doa tu ya.
Dia Nabi sebut tentang lebih baik daripada, Quran sebut lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita nak faham doa kita tu lebih baik daripada 1000 bulan kita berdoa, boleh lah. Tapi doa yang mustajab tiap-tiap malam ada. Tiap-tiap malam ada. Tiap-tiap malam mustajab. 23 malam. Tapi ke 23 malam plus bulan Ramadan plus malam Lailatul Qadar. Plus pula hati yang baik kita kan. Tentu mustajab. Mudah-mudahan insya-Allah. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Alhamdulillah.